Masih saya dilahirkan di Pasir Mas, Kelantan pada tanggal 14 Jun tahun 1954. Dan keluarga saya, Allahyarham, bapa dan ibu saya mereka adalah peniaga kain di pasar Pasir Mas, Kelantan. Dan saya, adik-beradik saya terdiri daripada 9 orang. Saya adalah merupakan anak yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua adalah merupakan kakak saya, kedua-duanya perempuan. Jadi saya merupakan anak lelaki yang paling tua sekali lah dalam adik-beradik saya 9 orang. Dan saya bermula belajar di sekolah di darjah 1 pada tahun 1961 di Sultan Ibrahim Primary School di Pasir Mas, sehinggalah ke darjah 6. Dan pada tahun 1967 waktu saya belajar di tingkatan 1, saya berpindah ke Sultan Ismail College Kota Baru dan saya tinggal di asrama, dan saya berada di Maktab Sultan Ismail itu di Kota Baru itu sehinggalah saya belajar di tingkatan 5. Selepas menduduki peperiksaan MCE itu, saya telah dipilih untuk ke Institut Teknologi Mara buat seketika. Dan di situ saya bertekad untuk memasuki bidang ketenteraan. Jadi daripada tahun 1972 lagi, saya mulai mencuburi dalam bidang ketenteraan. Selepas saya menduduki peperiksaan Malaysian Certificate of Education MCE pada tahun 1971. Sebenarnya saya telah mula meminati bidang ketenteraan ini apabila waktu saya berada di sekolah rendah itu. Daripada awalnya lagi saya telah menjadi seorang ahli pengakap scout. Lepas itu apabila saya pindah ke Maktab Sultan Ismail ataupun Sultan Ismail College itu, pada peringkat awalnya saya telah menceburi diri oleh kerana minat saya di dalam bidang ketenteraan itu daripada sekolah lagi di Pupuk. Saya telah menceburi diri di dalam Persatuan Kadet Bersatu Malaysia, PKBM, sehinggalah saya berada di tingkatan 5. Jadi di situlah sebenarnya minat untuk memasuki tentera dalam bidang ketenteraan ini telah dipupuk. Apabila saya pada waktu itu melihat jurulatih saya dan ada keluarga-keluarga saya yang menjadi tentera, mereka juga mendorong saya untuk mencuburi diri dalam bidang ketenteraan. Jadi alhamdulillah semenjak saya mencuburi diri, mulai latihan pada tahun 1972, sehinggalah saya ditauliahkan sebagai seorang pegawai di dalam Regimen Askar Melayu Diraja Tentera Darat Malaysia di dalam ATM ini. Pada tahun 74 ni itu sebagai seorang lieutenant muda, sehingga sekarang alhamdulillah. Jadi minat itu tidak pernah luntur, malah makin menebal. Saya sebagaimana yang saya maklumkan tadi bahawa saya hanya belajar dalam segi akademinya sehingga tingkatan 5 Malaysian Certificate of Education, dan saya kemara untuk seketika waktu hingga saya
membuat aplikasi ataupun permohonan untuk menjadi seorang pegawai kadet tentera darat di dalam tentera darat Malaysia itu. Jadi saya hanya memasuki tentera darat hanya berbekalkan sebuah sijil MCE, dan pada ketika itu dengan kelulusan MCE itu kita telah boleh diterima masuk untuk menjadi seorang pegawai tentera. Tetapi alhamdulillah saya ingat apabila memasuki bidang ketenteraan itu, maka tamatlah persekolahan saya. Tetapi rupa-rupanya persekolahan itu terus bermula dalam bidang ketenteraan. Jadi saya kena hadir kursus di peringkat rendah, pertengahan dan ke peringkat tinggi, dan saya juga dipilih untuk menghadiri untuk membuat master saya di National Defense University Washington DC pada tahun 2001 itu. Jadi alhamdulillah, jadi pembelajaran saya bukan saja di peringkat sekolah rendah atau menengah, tetapi di dalam bidang ketenteraan juga saya bersekolah hinggalah ke peringkat ijazah. Saya telah mencuburi diri saya daripada saya mula berlatih dan sebagainya hampir 43 tahun. Dan daripada proses saya daripada peringkat bawah sehinggalah saya menjawat jawatan sebagai Panglima Angkatan Tentera ini, saya telah melihat perkembangan yang berlaku di dalam Angkatan Tentera Malaysia ini, yang mana perkembangan positif yang begitu besar telah berlaku. Pada dahulu kalanya saya sebagai seorang lieutenant muda gaji saya hanya RM500 je sebulan. Tetapi sekarang ini jauh berbeza. Kerana bidang ketenteraan ini adalah merupakan satu kerjaya yang boleh memastikan kepuasan yang kita cari-cari dalam segi pengalamannya, dalam segi ganjarannya, dan daripada segi peluang-peluang untuk kita meningkatkan pembelajaran kita di peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu yang saya tengok bezanya sekarang. Jadi sekarang ini seseorang yang memasuki bidang ketenteraan sama ada sebagai seorang pegawai ataupun sebagai peringkat bawahan, sebagai seorang lain-lain pangkat, peluangnya itu sama. Kerana Angkatan Tentera Malaysia dengan kerjasama bantuan kerajaan Malaysia memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk kita meneruskan pembelajaran kita di peringkat atasan, tertiary education itu. Kita ada juga apa yang dipanggil program K-Force, di mana kita boleh belajar secara online, ya, pada hari-hari minggu khususnya, untuk membuat diploma, membuat degree, membuat masters dan sebagainya. So itu adalah, dan ganjarannya adalah lumayan. Gaji amat baik sekali sekarang dengan allowance yang terdapat, dan juga kita berpeluang untuk ke seberang laut, bukan saja untuk berkursus tapi untuk ataupun belajar, tetapi untuk berkhidmat di bawah di misi-misi di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan juga untuk melaksanakan exercise dan latihan-latihan dengan tentera negara-negara jiran. Jadi saya sebenarnya menggalak-galakkan anak-anak muda kita, sama ada lelaki atau perempuan, untuk mencuba diri di dalam bidang ketenteraan ini. Kerana saya yakin bahawa kerjaya di dalam bidang ketenteraan ini dapat memberi jaminan kepuasan dan ganjaran-ganjaran yang lain.
Saya juga ada turut terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, bukan sahaja di dalam aspek pententeraan itu. Ya, kalau nak kira saya sebagai seorang pegawai tentera, seorang pemerintah, panglima dan sebagainya, sumbangan-sumbangan saya terhadap pembangunan negara bangsa ini banyak, khususnya melalui projek-projek jiwa murni yang kami laksanakan di kampung-kampung, di desa-desa, di seluruh negara. Tetapi sebagai diri sendiri itu, saya juga melibatkan diri saya di dalam persatuan-persatuan ibu bapa dan guru dan lain-lain pertubuhan yang lain itu, yang mana saya menjadi ahli ataupun saya menjadi penasihat dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh melespasi diri kita daripada memberi sumbangan. Itu adalah tanggungjawab kita untuk membalas, cara kita membalas budi masyarakat ataupun kerajaan dengan kita memberi sumbangan balik kepada masyarakat itu melalui kerja-kerja kemasyarakatan itu, kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan. Nasihat saya ialah kita mesti sedar bahawa negara ini memberi peluang kepada semua orang. Kita masing-masing mesti berusaha untuk mengejarkan peluang itu supaya berada di tahap yang paling tinggi. Saya, bagi contoh, diri saya hanya berkelulusan MCE. Tetapi oleh kerana saya mengambil peluang itu untuk mengejar kejayaan dan sebagainya, sampai di peringkat tertinggi di dalam ATM. Dan saya yakin semua daripada anak-anak Kelantan, daripada golongan muda khususnya itu, mempunyai peluang yang sama. Jadi atas diri kita, orang kata tepuk dada, tanya selera, untuk menentukan kita mengejar dan berada di tahap yang setinggi mungkin. Dan untuk kita dapat melaksanakan itu, apa yang paling penting ialah selain daripada usaha kita, ialah pendidikan, pengetahuan. Kita mesti belajar dan menimba ilmu. Dan saya sedar sekarang bahawa pembelajaran atau persekolahan itu adalah satu proses yang berterusan. Tidak ada noktah. Learning is a continuous process. Kerana lebih banyak kita belajar, lebih banyak yang kita rasa kita tidak tahu. Dan kita mesti menimba ilmu berterusan. Dan saya sekarang pun masih belajar lagi. Ada aspek-aspek yang saya tidak fikir, saya akan belajar. So, untuk mengejarkan yang saya kata impian kita berada di tahap ini, kita memerlukan usaha. Selain pada usaha itu, kita mesti mempunyai ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan kita mesti belajar, perolehi dengan berbagai cara. Dan ianya, saya katakan tadi, bahawa learning is a continuous process. Okey, harapan saya dengan INSAP ini, INSAP ini adalah satu pertubuhan yang saya memberi kredit, dan INSAP ini saya berharap menjadi satu pertubuhan dan satu landasan yang boleh memberi semangat kepada anak-anak muda Kelantan untuk maju ke hadapan. Bukan saja maju ke hadapan, tetapi bersama-sama membimbing rakan-rakan yang lain supaya kita maju bersama-sama kepada satu tahap yang boleh membanggakan. Jadi kita mesti pegang petua ini, ya. Kalau orang lain boleh, kenapa kita tidak boleh? Kita kena pegang petua itu. Kalau orang lain boleh sampai ke puncak paling tinggi, kenapa tidak boleh kita? Dan dalam kita itu maju ke depan, kita bawa juga kawan-kawan kita bersama-sama. Kita membimbing dan memimpin mereka sama-sama.
Jadi itulah harapan saya agar IMSAK ini akan dapat memberi satu platform menjadi facilitator, memudah cara untuk anak-anak muda Kelantan itu maju ke depan.